Enjin V6 silinder twin cam. Marking timing belt untuk enjin V6 ni lari setengah gigi. Banyak enjin perdana V6 saya jumpa dia ada masalah marking timing belt lari setengah gigi. Marking lari setengah gigi ni ada dua jenis. Yang pertama, dia lari marking cam, iaitu pulley cam, lari marking setengah gigi. Jenis yang kedua, pulley crank yang lari marking setengah gigi. Dia adalah penyumbang faktor kenapa enjin V6 ni kadang-kadang lost power, minyak agak kuat, kurang pick up. Ini adalah salah satu punca dia. Iaitu marking pada timing belt. Kita tengok daripada bawah. Kat bawah kita dah set marking yang tepat. Kiranya tempat yang paling cun lah. Kita akan pergi kepada cam exhaust belakang. Kita tengok pada tepat dia 90 degree. Lari sikit dalam 2 degree. Kita pergi cam intake head belakang. Tepat 90 degree. Lari juga sikit, lebih kurang dalam 2 degree atau 4 degree. Yang ni yang tak best. Kita pergi kepada head depan intake. Fokus. Dia dah start lari setengah gigi. So kena pilih sama ada nak advance atau nak retard. Dia duduk tengah-tengah. Sama juga dengan cam exhaust head depan. Dia pun lari setengah gigi. Setengah gigi ni agak banyak nampak macam kecil tapi sebenarnya besar faktor dia, peranan. So apa akan jadi bila timing ataupun marking pada cam ni lari? Bila marking pada cam ni lari, maksud dia timing valve buka tutup pun lari. Valve intake buka tutup pun lari, valve exhaust pun buka tutup pun lari. Macam sekarang ni pada head depan, valve intake akan buka awal dan tutup awal. Valve exhaust pun akan buka awal dan tutup awal sebab dia advance. So benda ni adalah tak tepat. Sepatutnya kalau kita dapat pembukaan dan tutup, dia panggil sebagai timing bukaan valve dan timing valve tutup yang tepat, enjin tu dalam keadaan yang optimum. Sekarang ni bukan pada keadaan yang optimum. So ini adalah salah satu punca kenapa kereta sama ada lost power ataupun penggunaan minyak tu agak kuat sikit, kurang pick up, dalam keadaan yang tak optimum lah. Pendek katanya itu bukan dalam keadaan optimum. Dan ini bukan enjin yang pertama saya jumpa masalah ni. Banyak sangat dah enjin yang ada masalah ni. Jadi kita dah tengok kedua-dua video yang mana menunjukkan masalah pertama, iaitu head depan marking pulley lari setengah gigi, dan masalah kedua crankshaft marking lari setengah gigi. Biasanya masalah marking lari setengah gigi ni terjadi owner kereta tak tahu. Kebanyakannya mekanik dan foreman sahaja yang jumpa. Melainkan kalau owner kereta tu ganti sendiri timing belt dia akan jumpalah masalah tu. Tapi sebab kebanyakan owner perdana V6 ni agak susah nak tukar sendiri timing belt ni, jadi hantar ke kedai, hantar ke service center. Jadi yang jumpa masalah marking lari setengah gigi ni adalah mekanik dan juga foreman.
owner tak tahu. Silap hari bulan, pemilik Perdana V6 ni, kereta korang pun ada masalah marking timing belt lari setengah gigi ni. Okay. Jadi nak check dia pun tak senang. Sebab dia perlu buka cover timing belt tu. Buka cover timing belt depan dan belakang, dan kena pusing crankshaft kepada torque dead center. Masa tu baru kita boleh check marking tu tepat atau lari. Okey, orang tanya, kalau masalah lari marking setengah gigi ni boleh betulkan balik atau tak boleh? Boleh betulkan. Tapi tak senang, agak rumit. Masalah kedua ni yang paling rumit nak betulkan, tapi boleh betulkan sebab dia melibatkan crankshaft bawah. Alright, manakala masalah satu tadi bawah betul, belakang betul, depan ni yang lari setengah gigi. Okay, dia hanya melibatkan cylinder head depan. Rumit juga, tapi tidak serumit yang lari kat bawah. Alright. Masalah satu tadi kita cuma kena settle masalah cylinder head depan saja. Okey. Masalah dua kena settlekan masalah kesemuanya. Sebab yang bawah ni main, utama. Yang utama ni lari setengah gigi. Jadi dia akan melibatkan semua sekali. Boleh dibetulkan. Sebab ramai yang kata kalau makin ni lari setengah gigi, abaikan. Tak apa, biar. Enjin masih hidup. Ya, betul. Enjin masih hidup. Tapi, kita tak dapat kuasa sepenuhnya daripada enjin tu. Enjin Perdana V6 ni, dia mempunyai 150 brake horsepower. Tapi, apabila berlakunya marking timing belt yang tak betul, kita tak akan dapat 150 horsepower tu. Horsepower tu akan berkurang. Itu yang tak nak. Itu yang mula bawa kereta rasa berat, bawa kereta tak best, pick up tak ada, minyak kuat. Inilah masalah-masalah dia. Lari marking timing belt je. Nampak macam kecil tapi efek dia besar. Ni adalah video yang saya rakam selepas saya baiki masalah dia. Okey. Ini selepas siapnya kerja-kerja membaiki masalah marking timing belt lari setengah gigi. Jom kita tengok. Okay, tak nak fokus pula. Alright, ni adalah marking head depan exhaust, berada pada garisan. Marking head depan intake, cun pada garisan. Marking head belakang intake, cun pada nombor 9. Yang belakang ni kurang jelas sikit ni. Okay, nampak garisan dia tapi kurang jelas. Okay, cuba terangkan sikit. Alright, nampak ya? Ni sebab sengit ni. Tu marking dia. Head belakang, exhaust, cun pada garisan. Dan kita pergi tengok marking bawah. Alright, aduh. Oh, gelap. Cerahkan sikit. Okay, nampak ya? Dah cun pada garisan dia. Okay. Jadi, settle lah masalah timing belt lari marking setengah gigi tu. Kerja-kerja membaiki dia agak leceh juga. Sebab dia kena ubah suai sedikit pada water pump untuk offset water pump. Dan juga kerja buka pasang banyak kali ya. Buka pasang water pump untuk hantar ke mesin shop untuk offsetkan water pump. Dan juga kerja-kerja buka pasang water pump untuk kerja testing lah. Nak check sama ada marking ni masih lagi lari atau dah betul. Jadi
Kalau tak silap saya 3 kali hantar ke machine shop, buka pasang 3 kali, dan buka pasang untuk testing marking lebih kurang 4 kali. 7 kali lah buka pasang water pump dan timing belt set ni. Jadi kerja-kerja dia agak leceh, agak rumit dan agak leceh. Alright, janji masalah marking tak tepat tu settle. Selepas ni bolehlah rasa perubahan kuasa enjin ni. Sebab kalau enjin yang marking timing belt dia atau marking timing chain dia lari, enjin biasanya performance akan drop. Okay, jadi marking tu kena tepat. Kalau tepat macam ni, dapatlah kita rasa sepenuhnya macam mana kuasa enjin V6 2.0. Semua boleh tengok ya. Semua nampak dengan jelas yang mana video sebelum yang marking timing belt tak betul pada crankshaft, pulley crankshaft, dan video selepas yang dibaiki yang menunjukkan ke-55 marking adalah tepat. Jadi kalau enjin perdana V6 yang ada masalah lari marking setengah gigi ni masih boleh dibaiki. Leceh tu ya leceh, rumit tu ya rumit, tapi masih boleh dibaiki. Okey. Jadi harap jelas kepada pemilik perdana V6 yang mana korang rasa enjin korang kurang power berbanding kereta V6 lain, yang mana yang pernah test kereta lain, tiba-tiba orang lain punya kereta rasa ringan, kereta sendiri rasa berat, kereta orang lain rasa pick up, kereta sendiri rasa tak pick up, kereta sendiri rasa minyak kuat. Cuba cek marking timing belt. Marking timing belt ni peranan dia besar. Sebab kena ingat, perdana V6 enjin 6 silinder, 3 silinder depan, 3 silinder belakang. Kalau 3 silinder saja yang beri masalah, contoh macam masalah nombor 1 tadi ya, enjin belakang ni dalam keadaan tidak stabil sebab marking timing belt dia lari setengah gigi, jadi enjin dia dalam keadaan tak stabil, tapi di backup oleh enjin belakang. Enjin belakang ni marking dia cun, jadi kita tak rasa vibrate ke, rasa enjin semput, sedu-sedu, ada rasa something wrong dengan enjin, tak ada, kita tak rasa. Dia berbeza dengan enjin 4 silinder. Okey, kalau enjin 4 silinder, katalah kita ambil lah enjin Campro lah contoh ya, enjin Campro. Kalau satu puli lari marking, enjin kita dapat rasa semputnya, tak smoothnya, kasarnya kita boleh rasa. Tapi enjin V6 ni lain sebab dia ada dua enjin, dua bank, depan dan belakang. Kalau depan lari, belakang akan cover. Nanti kita rasa smooth. Enjin tak ada masalah, smooth je. Tapi bawa rasa berat sebab enjin belakang boleh keluar power sepenuhnya, tapi enjin depan dia lemau. Enjin depan lemau. Sebab enjin depan marking tak betul. Lagi satu, ini adalah marking timing belt yang kita sukat ataupun kita ukur menggunakan view ataupun pandangan mata. Okay, kita ukur mengikut marking. Jadi marking tu kadang-kadang boleh lari dalam 1 degree, 2 degree, setengah degree, tapi kita tengok dengan mata nampak macam tepat. Kita tengok dengan mata nampak macam tepat, tapi sebenarnya mungkin dia lari sedikit, tapi biasanya diorang akan abaikan. Kalau korang nak buat marking timing belt dengan cara yang tepat, cara yang betul, orang kata accurate, dia kena ada satu alat khas. Korang perlukan benda ni. Ini dinamakan degree wheel. Dan ia perlu digunakan sepasang dengan die gauge. Alright, dengan adanya degree wheel dan die gauge ni tadi, korang boleh set marking timing belt ni secara tepat 100%. Tapi dia perlukan satu benda lagi, iaitu menalah ni. Ini dipanggil adjustable cam pulley. Alright, pasang dia pada 4 pulley cam
dan nanti kita akan adjust dia menggunakan degree wheel dan akan set dia atau akan ukur dia menggunakan die gauge. Tapi ini dah masuk advanced tuning. Ini dah masuk sangat-sangat advanced tuning. Adjustable cam pulley untuk Perdana V6 sukar nak cari, sangat susah nak dapat, dan harga dia sangat mahal. Sangat-sangat mahal. Yalah, 4 biji nak kena ada. Dan kos untuk setting dia, barang ni saja dah mahal. Kos nak setting dia atau kos nak set dia pun agak mahal. Sebab sinder head belakang. Head belakang ni agak sukar nak buat kerja. Right? Agak sukar nak setting. Ruang nak pasang ni dekat bawah crankshaft pun agak sempit. Cara yang terbaik nak setting dia adalah keluarkan enjin. Dan setting dia sewaktu enjin berada dekat luar. Ini cerita yang terlalu advance. Sekarang kita nak setting dia menggunakan standard setting, iaitu menggunakan view ataupun pandangan mata. Sama ada kalau kita tengok dengan mata, dia dalam keadaan tepat ataupun lari. Okay. Kalau nak advance, kita boleh pergi ke advance. Tapi kalau nak standard, kita pergi ke standard. Alright. Bagi yang mana-mana ada masalah enjin berat tu, check lah korang punya timing belt. Okay. Kita jumpa lagi lain kali. Sekian.